Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita mengadakan kuliah. Jadi kitab yang saya hendak baca pada pagi ini ialah berkaitan dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka an ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau sentiasa berdoa dan berhadap kepadaku, nescaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, nescaya aku beri ampun kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya engkau menghadap padaku dan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis ini daripada Anas bin Malik. Anas merupakan sahabat Rasulullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang hampir dengan Rasulullah, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, mak Anas, ibu Anas, dia bawa Anas pergi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu ibu Anas tadi dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak ada harta untuk nak infak kepada perjuangan Islam, dan aku tidak ada kebun dan sebagainya sebagaimana yang diberikan oleh orang lain kepada engkau. Jadi semasa Anas berumur 9 tahun ni, mak Anas dia memberitahu kepada Rasulullah dengan untuk menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk dijadikan khodam Rasulullah, berkhidmat untuk mengambil air wuduk kepada Rasulullah. Jadi selain daripada itu, mak Anas ni dia bagi tahu kepada Nabi, dia kata semoga dengan pemberian Anas kepada Rasulullah untuk dijadikan khodam Rasulullah, dia kata dia mengharapkan dia ni dikira sebagai seorang yang menginfakkan satu sahih dalam perjuangan Islam. Maka Rasulullah ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta supaya Anas tadi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan anak ramah. Jadi anak cucu Anas ni sebelum dia mati, anak cucu dia hampir 100 orang. Dan berkat doa Rasulullah tu juga, Anas ni
dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebun orang lain tu berbuah sekali setahun, jadi kebun Anas ni berbuah 2 kali setahun. Manakala Anas ni umur dia panjang, hidup dia berkah, lepas tu harta dia melimpah ruah. Jadi daripada kita kembali kepada hadis ni, yang mana hadis ni menyebut ya bena Adam innaka ma da'autani, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau sentiasa berdoa kepada aku. Jadi kita sebagai umat Islam ni kena sentiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat ataupun apa saja permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira berdoa tu sama ada pada waktu siang ataupun pada waktu malam, secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Sebab apa? Sebab dengan doa tadi boleh mengangkat hajat kepada ketinggian darjat. Lepas tu pula dalam berdoa ni pula kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelemahan kita, kemiskinan kita, harapan kita, dan apa saja permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang penuh dengan kerendahan hati. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang beruntung. Sebab apa? Sebab bila kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala ni, kita minta secara terus pada Allah taala, direct pada Allah taala, dengan tidak ada wasitah perantaraan. Manakala berbeza dengan umat nabi-nabi dahulu, bila dia nak meminta sesuatu untuk melepaskan diri dia daripada kesusahan, dia mengadu kepada nabi dia supaya memohon kepada Allah untuk memperkenankan permintaan dia tadi. Jadi berkaitan dengan doa ni juga, seperti mana yang sedia maklum, boleh dikatakan doa ni disebut oleh mazhab yang terpilih daripada fuqaha, daripada muhaddisin, dan kebanyakan ulama-ulama yang terdiri daripada ulama salaf serta ulama khalaf, bahawasanya berdoa ni disunatkan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan dengan menggunakan bahasa yang lembut. Dengan menggunakan bahasa yang lembut. Sebab tu ditanya Syekh Izzuddin Abdus Salam berkaitan dengan doa. Ada orang bertanya kepada Syekh Izzuddin Abdus Salam berkaitan dengan doa, ya Syekh, adakah derhaka orang yang berkata aku tidak ada hajat untuk berdoa, kami tidak ada hajat untuk berdoa? Sebab apa tidak ada hajat tu? Kerana kalau kami berdoa sekalipun, doa kami tadi tidak akan menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka Syekh Izzuddin tu jawab, dia kata orang yang menganggap bahawasanya tidak berhajat kepada doa. Sebab apa tidak berhajat kepada doa? Sebab apa yang ditakdirkan ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tu sudah siap dah. Kita berdoa sekalipun, benda tu tidak akan mengubah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Izzuddin jawab lagu mana? Dia kata orang tidak berhajat kepada doa ni adalah orang yang dusta, orang yang derhaka kepada Allah. Maka dia sepatutnya bila dia kata tidak berhajat kepada doa, sebab Allah Ta'ala sudah tertuduh, maka patut kalau dia kata juga bahawasanya
kami tidak patut taat kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, sebab Allah Ta'ala ni tertuduh kami ni pahala sekian-sekian, dosa sekian-sekian. Nah, jadi Allah Ta'ala ni dia menyusun maslahah dunia ni atas asbab. Siapa-siapa yang tinggal asbab, dia bina atas Allah tentu semua dah, semua perkara dah. Jadi kalau dia pegang buah tu, dia kata Allah Ta'ala tentu semua perkara dah, tidak dibina atas asbab, maka tak perlulah dia makan kalau dia lapar. Sebab Allah tentu dah, dia akan kenyang, dia tidak lapar. Lepas tu tak perlu dia minum bila dia dah haga, sebab Allah tertuduh. Jadi seperti mana yang disebut di dalam kitab buku yang dikarang oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, yang bertajuk Al-Insanu Musayyarun Am-Mukhayyarun. Manusia ni dikontrol ataupun diberi pilihan. Adakah manusia ni dikontrol, ditentu oleh Allah Ta'ala ni sejak azali lagi dalam semua urusan perkara dia, ataupun manusia ni diberi pilihan dalam beberapa ataupun sesetengah perkara. Jadi sini disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata berkaitan dengan benda yang berlaku ke atas makhluk ni, dua keadaan. Pertamanya, sesuatu benda ni umpamanya mati, apa tu kita jatuh dengan tidak kosak kita, ataupun kita bersing, kita menguat dan sebagainya, hak tu Allah Ta'ala tentu dah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada pilihan kita. Adapun satu benda lagi, seperti mana kita nak mendirikan sembahyang, nak mengerjakan solat, nak pergi ke pasar, nak melakukan urusan muamalah dan sebagainya, hak tu daripada pilihan kita. Jadi berdasarkan hadis ni, memang wajib kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merupakan rukun iman yang keenam. Wajib kita beriman. Tapi kita perlu memahami gapo maksud qada dan qadar tadi. Seperti mana yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Al-Insanu Musayyarun Am-Mukhayyarun ni, dia menyatakan bahawasanya qada ni ialah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni tahu dah gapo yang berlaku ke atas setiap makhluk, sama ada benda yang berlaku tadi melalui pilihan manusia ataupun melalui ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tiap-tiap benda yang kita lakukan tadi, bila kita lakukan tiap-tiap benda yang sejenis benda yang fi'lul ikhtiyari, pilihan kita ni, hak tu dikatakan dengan pilihan kita. Bila kita pilih sesuatu benda tu buruk ataupun baik, maka bila kita pilih benda tersebut, Allah Ta'ala menjadikan. Jadi sambungnya hadis ni, wa rajautani wa fartu laka ma kana fika wala ubali, dan berharap kepadaku nescaya aku ampunkan semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Mengharapkan Allah perkenankan doa. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi memperkenankan doa kita, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi li, aku di sisi bersangka baik hamba-Ku kepadaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, bila seseorang hamba ni berdoa, meminta ampun di atas dosa yang dia lakukan ataupun segala maksiat yang dia lakukan, Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala akan ampun dosa dan menutup ke atas kamu ketiadaan balasan di hari akhirat. Jadi kita ni bila kita melakukan dosa,
sama ada dosa tadi secara sembunyi ataupun secara terang-terang, kita beristighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa kita tadi, dengan penuh perasaan dengan penuh perasaan, dengan hati kita, supaya penuh perasaan dengan hati, bukan dengan mulut saja. Tak sah kalau mulut saja kita beristighfar, tapi hati kita ni tidak turut serta. Contohnya, mulut beristighfar, tangan kita duk main WhatsApp, duk main telefon dan sebagainya. Hati ni berjalan rata, pergi tak tahu pak mana, tapi mulut beristighfar. Jadi istighfar tadi ni istighfar tadi paling-paling kurangnya kita beristighfar kepada Allah, minta ampun dengan Allah ni 100 kali sehari. Kita minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Jadi sama ada istighfar tadi, minta ampun tadi kepada Allah Ta'ala ni, adakah perlu kita memohon, berdoa, beristighfar, ataupun sekadar kita tinggal melakukan maksiat, benda keburukan tadi. Jadi hak ni khilaf ulama. Setengah ulama dia kata kita kena istighfar kepada Allah, memohon ampun, lepas tu kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan tadi. Lepas tu ada setengah pendapat ulama, dia kata kita menyesal, saja ya. Kita tidak beristighfar, tapi kita menyesal dan tidak akan mengulangi perkara tersebut, sudah cukup dah. Jadi minta Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita, sekalipun dosa yang kita lakukan tadi tu berulang-ulang. Berulang-ulang dosa yang kita lakukan. Jadi hadis ni dia sebut wala ubali. Allah tak peduli dengan dosa kita, sekalipun dosa tu banyak. Kerana tidak ada yang menegah ampun dosa itu bila Allah Ta'ala nak beri keampunan. Tidak ada pun yang menegah bila Allah Ta'ala nak memberi keampunan kepada seseorang. Jadi sini ni menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bersifat pemaaf, pengampun. Jadi sambung, ya bena Adam, law balagat zunubuka ananas sama'i summa astaghfartani. Wahai anak Adam, sekiranya sampai dosa kamu setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun, lalu aku mengampunkannya. Sekalipun sampai dosa kejahatan kita tadi setinggi langit, dosa terlalu banyak. Bila dosa kita terlalu banyak, lalu kita bertaubat, lepas tu menyesal atas perbuatan dosa, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi maksud menyesal tadi, tidak mengulangi di atas perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut tu. Bukan kita menyesal disebabkan contoh seseorang tu dia minum arak, tiba-tiba disebabkan arak dia minum tadi menimbulkan penyakit pada dia, lalu dia menyesal daripada minum arak disebabkan penyakit. Bukan menyesal minum arak tadi disebabkan dosa. Ataupun orang yang melakukan perbuatan zina, bila dia melakukan perbuatan zina, tiba-tiba menyebabkan dia ni penyakit AIDS, sifilis dan sebagainya, tapi dia menyesal bukan sebab dia ni disebabkan dosa dia menyesal disebabkan penyakit terkena ke atas dia. Jadi yang dimaksudkan sini taksir jenis menyesal disebabkan penyakit ataupun benda-benda tersebut. Dia nak menyesal kepada perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ni tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia.
Ataupun kalau kita tengok ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya pengharapan kita bila kita meminta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan supaya kita ni tidak akan mengulangi lagi, kali kedua perbuatan dosa tersebut. Hak tu disebut oleh Syekh Dr. Ali Jumaah, Syekh Sya'rawi, dia kata berkaitan dengan pelaku maksiat. Yang mana pelaku maksiat ni, bila seorang itu melakukan maksiat sekali, hak tu terbit daripada hasutan syaitan. Tapi bila maksiat tadi berulang-ulang banyak kali, hak tu disebabkan nafsu kita. Jadi bila kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, dan kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kali kedua, seperti mana kembalinya susu kepada labu susu. Tak? Jadi dosa tadi dua perkara. Pertama, dosa kita dengan anak Adam dalam bentuk dosa lagu mana? Kalau seseorang itu dia curi, tak, ambil barang orang, rapah barang orang, dia kena hantar balik barang orang tersebut. Lepas tu minta maaf dengan orang dia buat anaya tadi, dia ambil barang orang tersebut. Kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebut dalam ayat Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazabkan mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah mengazabkan mereka sedangkan mereka meminta ampun. Itu disebut innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni menerima taubat hamba selama mana nyawa itu tidak berada di kerongkong. Jadi dosa ya hamba minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala tadi, sama ada dia berulang-ulang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dia dalam waktu yang sama. Jadi taubat, apa tu, dalam waktu yang sama juga dia menyelangi dengan taubat, bertaubat kepada Allah Taala. Dia melakukan maksiat, lepas tu dia bertaubat. Tiba-tiba dia melakukan maksiat pula, lepas tu dia bertaubat pula. Jadi maksiat yang dia lakukan yang kedua selepas dia bertaubat tadi tidak membatalkan taubat pertama tadi. Jadi dalam hadis Nabi dia sebut, bila seorang hamba tu bertaubat, Allah jadikan malaikat menjaga amalan dia tadi, lupa kepada dosa dia, pun anggota tubuh dia dan tempat di bumi, hingga dia bertemu dengan Allah tanpa ada saksi atas dosa dia. Jadi ungkapan ni menunjukkan bahawasanya nyata sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala. Dia menjamin pintu pemaaf dia kepada hambanya yang mahu bertaubat dengan perbuatan dosa tadi. Dia menjamin. Jadi hadis ni juga dia menyebut, ya bani Adam law balagat zunubuka ananas samai summa astaghfartani. Wahai anak Adam, sekiranya sampai dosa kamu meliputi langit, kemudian aku ampunkan dosa kamu tersebut. Jadi tu sifat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Keampunan Allah Taala ni sangat tinggi, walaupun dosa kita ni setinggi langit sekalipun. Jadi waktu kata dia kata ananas sama, daripada petikan hadis tadi, dia kata suatu nama bila kita angkat kepala kita ni, kita nampak di atas, tu ananas sama. Dan banyaklah pendapat ulama, dia kata
yang mana lebih afdal? Tak. Sama ada apa nama ni, langit dunia ataupun selain daripada langit dunia. Jadi firman Allah Taala, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia ni dengan bintang-bintang. Tu kata setengah ulama, dia kata langit dunia ni lebih afdal. Tu kata Ibnu Abbas, dia kata penghulu langitnya, ya langit dia ada arash. Lepas tu penghulu bumi ni kita. Tak. Dia banyaklah pendapat ulama, dia kata bumi yang paling atas ni paling mulia. Sebab apa? Sebab bumi yang paling atas ni ditempatkan anak Adam. Ya bena Adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lataitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurbiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau sekiranya kamu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa dengan aku dengan tidak ada syirik dengan aku oleh sesuatu, nescaya aku datangkan kepadamu ampun sepenuh bumi. Jadi bila anak Adam tu, seseorang anak Adam, dia mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa sepenuh bumi sekalipun, kemudian dia berjumpa dengan Allah Taala dengan keadaan diri dia tadi tidak ada syirik dengan Allah Ta'ala akan sesuatu. Sama ada syirik tadi, syirik dengan zat Allah Ta'ala, syirik dengan sifat Allah Ta'ala, dan perbuatan Allah Ta'ala. Lepas tu dia i'tiqad pula tauhid dia, i'tiqad dia yang betul, dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu membenarkan pula dengan apa yang Nabi bawa, nescaya aku datangkan keampunan kepada dia tadi sepenuh bumi. Jadi sini nak menunjukkan isyarat kepada kita, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat besar, dia sangat luas. Nah, hak tu seperti mana yang disebut oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata orang ahli maksiat ni bila dia bertaubat kepada Allah Taala, Allah Ta'ala akan tukar maksiat dia tadi kepada bentuk kebaikan. Sebab apa dikatakan Allah Ta'ala tukar maksiat kepada bentuk kebaikan? Bila dia ni melakukan maksiat, lepas tu dia menyesal di atas apa yang dia lakukan, dia istighfar kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosaku, dan sebagainya, dengan penuh-penuh menyesal. Lalu penyesalan tadi tu dikatakan merupakan satu penukaran daripada maksiat kepada satu kebaikan. Jadi ada satu kisah cerita yang dinisbatkan kepada Abu Nuwas iaitu Hasan bin Hani dan Nafi'. Yang mana Abu Nuwas ni satu hari dia ni pernah dia balah dengan Nafi'. Nah, dia balah dengan Nafi', dia memutuskan hubungan dengan Nafi'. Dan Abu Nuwas ni merupakan seorang yang pernah melakukan dosa secara tersembunyi, melakukan maksiat secara tersembunyi. Jadi bila terputus, kata nama Abu Nuwas sudah tidak ada lagi. Lalu bila gitu, Nafi' dia tanya pula, dia kata adakah ini Hasan bin Hani? Abu Nuwas jawab, ya, ni Hasan bin Hani. Jadi Nafi' dia kata aku tahu perbuatanmu, peranganmu masa mu hidup. Lalu Abu Nuwas pun jawab, dia kata Allah Ta'ala telah ampuni semua dosa aku yang telah aku lakukan semasa aku hidup. Bila sebelum aku meninggal dunia, sebelum aku mati ni, aku menulis baik-baik syair meminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baik-baik syair tadi aku letakkan di bawah batal tempat aku tidur. Lalu Nafi' tadi dia tersedar daripada tidur, dia pergi ke rumah Abu Nuwas, dia beri salam,
kepada keluarga Abu Nuwas. Dia royak kepada keluarga Abu Nuwas, aku ni si fulan bin si fulan. Lalu dia tanya, dia kata, adakah apa nama ni sebelum Abu Nuwas mati ni dia tulis baik-baik syair? Keluarga dia kata, aku tidak tahu dia tulis gapo. Dan aku tidak tahu sesuatu pun. Cuma sebelum dia mati ni dia minta pen dengan kertas. Lalu Nafiq tadi dia minta naik atas rumah Abu Nuwas untuk cari tulisan baik-baik syair tadi di bawah bata yang diletakkan oleh Abu Nuwas. Lalu keluarga Abu Nuwas tadi izinkan Nafiq naik. Dia masuk dalam bilik Abu Nuwas. Dia tengok tempat dia super skala. Dia belik bata yang pertama tak ada tulisan tu. Lepas tu dia belik bata yang kedua, dia dapat tiada tulisan tu. Tulisan Abu Nuwas dia sebut, dia kata, dosaku ni sangat besar, tapi pengampunanmu lagi besar. Jika tidak ada yang memohon kepadamu selain orang-orang yang baik, maka kepada siapa seorang pendosa akan memohon pertolongan dan perlindungan. Aku memohon kepadamu, wahai Tuhanku, dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati yang telah engkau perintahkan. Jika engkau menolak tanganku, maka siapa lagi yang akan mohon siapa lagi yang maha penyayang. Jadi aku tidak memiliki perantaraan apa pun kepadamu selain harapan serta besarnya pengampunanmu aku berharap. Jadi itu berkaitan dengan cerita Abu Nuwas meminta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa untuk pagi ni cukup setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.